Tengok penuh tak? Okey. Penuh. InsyaAllah. InsyaAllah. Cubaan satu dua. Cubaan satu dua tiga. Cubaan satu dua. Kita bermajlis dengan membaca Alkitab ila Hazrat Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi kiram wa ashabil izam insyaallah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala 'ala 'abdil kitab wa lam yaj'al lahu aywaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiril mu'minina allazina ya'maluna as-solihat anna lahum ajran hasana makisina fi abada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabina wa habibina wa syafina wa zuhrina wa maulana Muhammad Imamil Muttaqin wa qadid al mujahidin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu di kalangan kamu beberapa derajat. Qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam bara islamu ghariban wa sayauru ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Maksudnya Islam itu bermula dalam keadaan asing dan dia akan kembali menjadi asing, berbahagialah pada orang yang asing. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tazakkur wa tazkir wa nafa' intifa' wa ifadah wa istifadah wala hasa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalatal khairi ibtigha mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah yang semati semulakan Tuan Imam kita, suruhnya semulakan Tuan Bilal, kemudian suruhnya kursi surau, jawatan kuasa surau, sidang jamaah muslim muslimat, mukminin mukminat wa ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah kurnia serta rahmat daripada Allah dapat bersama sekali lagi malam ni insya-Allah kita sambung kuliah kita kuliah bab akidah ataupun bab tauhid. Muka surat apa tuan? Saya 119. Baris begitu dengan kesihatan. Oh, bab kesihatan pula insya-Allah. Jadi ada kitab di sama 3 orang je. Yang lain mana? Masing-masing ada lulusan. Oh, ada lulusan dah. Masih pun ada lulusan ni. InsyaAllah. Jadi insyaAllah malam ni kita sambung ke surat 119. Qala musannifu wa ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi darin amin. Begitu juga dengan kesihatan. Fitrah manusia inginkan badan yang sihat. Fitrah manusia inginkan badan yang sihat, akal yang sentiasa cergas. Kan?
Cuba kita lihat kepada sesiapa pun, sudah tentu mereka inginkan tubuh badan yang sihat dan akal yang cergas, agar dengan itu mudahlah untuk mencari rezeki, betul tak? Jadi kalau akal sihat, badan sihat kan, badan sihat, insya-Allah lah senanglah kita nak cari rezeki. Nak ibadah pun senang tuan. Nak ibadah pun senang. Bukan dalam cari rezeki je, ibadah pun itu yang antara yang penting lah. Kita nak datang ke surau, nak datang masjid, nak dengar pengajian dan sebagainya kan. Jadi tubuh badan kena sihat lah. Kalau kita sakit, carilah ubat. Likulli da'in dawa. Setiap penyakit ada ubat. Cuma carilah ubat dia. Cuma macam kes COVID ni dia lain lah. Ni special case lah. Sebab COVID ni dia satu dunia, merebak satu dunia. Dia bukan kat Malaysia je. Dia bukan dekat Seremban Jaya je, pasal satu je. Kalau Seremban Jaya pasal satu je senang nak kawal. Ini merebak satu dunia tu kan. Orang berapa ribu yang mati. Nampak tak? Jadi baru ni ya kita dapat tahu ada vaksin lah. Vaksin sekurang-kurangnya dapatlah orang kata mengurangkan akan kes-kes COVID ini, insya-Allah. Sampai gitu kita naklah berdoa kepada Allah lah. Jangan kita lupa berdoa pada Allah, munajat pada Allah supaya Allah Ta'ala mengangkat COVID ni lah. Baik, dalam Islam penjagaan kesihatan terlalu dipentingkan sehingga ada larangan untuk makan berlebihan, membuat sesuatu secara berlebihan sehingga memudaratkan kesihatan tubuh badan dan sebagainya. Tak? Itu dalam bab makan pun jangan berlebih. Innal mubazirina kanu ihwanas syayatin. Sesungguhnya membazir adalah satu perbuatan syaitan. Makan berlebihan pun melebihi had. Ni dikatakan sebagai mengikut nafsu. Mengikut nafsu kan. Makan terlampau berlebih. Macam tu. Jadi mana kita, tubuh badan kita ada had je kepada makan. Tubuh badan kita ada, dalam badan kita mesti ada angin, mesti ada air, mesti ada udara. Jangan penuh makanan. Kalau penuh makanan sudah tentu beratlah. Nak buat kerja pun susah. Cuba tengok tentang kalau orang yang punya tubuh badan ni terlampau berat, sampai 300 kg berat dia. Kan kita kadang-kadang ada tengok kan dalam FB ke dalam media massa kan. Susah. Nak buat rawatan susah. Terpaksa pikul, panggil bomba. Panggil bomba, pikul ramai-ramai. Buat turun kan. Dia pula duduk tingkat atas pula. Tingkat 3, tingkat 4, rumah flat. Lepas tu badan besar. Jadi nak turun, nak pergi rawatan susah. Paksa panggil bomba. Pikul ramai-ramai buat turun tu kan. Susah kan? Susah. Tu kalau makan terlampau berlebihan, tidak dikawal pada makan. Sebab makan kita kena kawal. Dan setengah perkara itu hukumnya haram. Contohnya meminum arak, mengambil dadah, makan daging babi. Itu memanglah innamal khamru wal maisir wal ansab rijzum min amali syaitan. Semuanya arak, judi, nasib kan, lepas tu babi kan, pun adalah benda yang haram untuk dimakan. Lahmul hinzir, dalam Quran dia kata lahmul hinzir, daging babi. Ada orang berpetikaikan ayat makan daging babi. Disebut dalam ayat dia kata diharamkan makan daging babi. Habis yang bukan daging bolehlah. Yang bukan daging pun haram jugalah. Jadi mana babi ni dia seluruh tubuh badan itu. Seluruh tubuh badan adalah haram pada orang Islam. Walaupun dalam Quran tu sebut daging babi saja. Itu dia katakan ayat ni dikatakan ayat majas. Ayat balaghah. Sebut juzuk dikenaki kul. Sebut benda kecil tapi dikenaki benda besar. Sebut daging tapi dia kenaki seluruh badan babi itu. Tak? Dan rupa babi pun memang kita pun tak selera lah tengok babi ni.
Macam mana rupa babi? Kan buruk kan? Buruk rupa macam tu. Dan babi ni kalau berlari, dia tak boleh nak kona sana kona sini. Dia tahu dia. Siapa yang ada ke depan dilanggar lah, dilontung lah. Macam tu. Sebab dia tak boleh kona kiri, kona kanan. Dia tak ada steering macam tu. Dia steering tak ada. Kan kita biasa kita ada steering kan. Kita boleh belok kiri, belok kanan untuk mengelakkan satu benda tu. Dia tak ada belok dah. Kalau kita duduk tengah jalan, memang kita lah dilanggar je tu. Macam tu. Baik, kemudian kerana perkara-perkara yang demikian akan merosakkan akal dan tubuh badan manusia. Contoh arak kan. Kenapa diharamkan arak? Okay. Salah satu pada sebab Arab ni, sebab haram arak, memang Quran dah kata haram dah. Itu satu. Contohnya zina. Kenapa Allah Ta'ala mengharamkan zina? Dah Allah Ta'ala kata haram lah. Haram zina, jangan berzina. Itu satu pada sudut-sudut. Daripada sudut yang lain pula, implikasi zina itu kita kena tengok. Implikasi arak. Apa implikasi dia? Kesan buruk arak tu apa dia? Daripada itulah Allah Ta'ala mengharamkan. Macam tu. Tak ada sesaja Allah Ta'ala mengharam satu benda, tidak ada dia punya kesan dia, buruk dia. Mesti ada kesan buruk. Itu sebabnya Allah Ta'ala mengharamkan arak. Dadah betul juga lah. Dalam Quran memang tak ada sebut dadah pun. Tapi dalam Quran disebut al-khaba'is. Khaba'is ni mana benda-benda kotor. Benda-benda kotor, benda-benda jijik, benda-benda yang boleh merosakkan pemikiran kita. Dadah kan dia rosakkan akal kita kan. Tengoklah kalau isap dadah macam mana. Buruk kau upah isap dadah ni. Lepas tu orang isap dadah ni biasa kadang mencuri. Benda tu kecil je tapi harga dia mahal. Satu tiup tu kadang-kadang sampai RM50, RM100 kan benda tu kan. Nak dapatkan benda tu lah. Disebabkan dia isap dadah, jadi tak ada orang bagi duit ke dia curilah. Curi tong gas orang, curi baju orang, curi tu, curi ini, curi kasut orang. Apa saja boleh dicuri dan jadikan duit, maka dia akan curi untuk dapat duit, untuk beli dadah. Jadi ada implikasi dadah. Kenapa Allah Ta'ala mengharamkan dadah? Benda-benda yang membabukkan. Sebab kesan buruk pada dadah. Macam tu. Kerana tiap perkara-perkara yang demikian akan merosakkan akal dan tubuh badan manusia, sedangkan kita wajib menjaga akal. Hifzul aqli. Ini termasuk dalam maqasid syariah. Antara maqasid syariah ialah hifzul aqli, menjaga akal. Hifzul din, menjaga agama. Hifzul mal, menjaga harta. Tak? Apa lagi? Menjaga keturunan. Hifzun nasbi, menjaga keturunan. Okay? Dia ada maqasid syariah tu. Sesiapa yang tidak menjaga akal dan tubuh badan akan dia berdosa lah. Kerana dia bererti mencampakkan dirinya dalam kehinaan ataupun kebinasaan. Dia merosakkan diri dalam binasa. Siapa yang minum arak, tengoklah minum arak tu memabuk, lepas tu memandu dalam keadaan mabuk. Bila mabuk, keadaan mabuk, kemudian langgar orang pula, mati pula orang yang dilanggar tu kan. Jadi orang yang kena langgar tu macam mana dengan keluarga dia? Sedih tak? Apalagi kalau yang dilanggar itu ialah ketua keluarga, ayah kepada satu keluarga, yang mana isteri dan anak bergantung pada ayah. Bila ayah dah meninggal, kena langgar adik orang mabuk. So macam mana dengan isteri dengan anak-anak tadi? Macam tu. Kalau isteri dia bekerja tak apa, dia ada pendapatan. Kalau isteri tak bekerja, hanya bergantung pada suami pula. Suami pula kena langgar dia orang mabuk. So macam mana? Dia akan menjadi implikasi lah, kesan buruk. Tak? Kepada keluarga tersebut. Keluarga yang kena langgar keluarga dia. Baik. Allah Ta'ala menyebut dalam Quran, wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Maksudnya wa anfiqu fi sabilillah, dan infakkanlah diri kamu dalam harta kamu pada jalan Allah. Wala
biaidikum ila tahlukah, dan jangan kamu campakkan tangan kamu dalam kebinasaan. Wa ahsinu, dan buat kebaikanlah. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah Ta'ala cinta pada orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat kebaikan. Jadi dalam ayat ini disuruh kita infakkan harta kita pada jalan Allah. Di samping itu minta pada kita jangan kita campak diri kita dalam benda binasa. Kerana bila kesan kita campak diri pada binasa, kemungkinan kita akan kena tangkap, kita akan kena dakwa, kita akan kena cas, kita masuk penjara. Betul tak? Penjara, dan paling tidak pun mungkin kena hukuman gantung. Sebab apa? Langgar orang sampai orang tu mati. Betul tak? Kalau tak gantung-gantung pun mungkin ahli keluarga dia akan minta bayaran lah, ganti rugi kan. Ganti rugi, paling tidak pun mungkin 1 juta dia minta ganti rugi. Macam apa ahli keluarga dah meninggal, kena langgar kat orang gila, kan. Sama sekarang ni lah banyak berlaku tu kan. Baik. Habis berkenaan dengan kesihatan. So makna kesihatan mestilah dijaga. Jangan makan terlampau berlebihan. Kena buat exercise lah. Doktor kata kena buat exercise. Paling tidak pun adalah setengah jam ke 1 jam satu hari buat exercise. Macam tu. Sama ada exercise dalam rumah ke, exercise luar rumah ke. Ada orang exercise dalam rumah je, dia beli alat exercise, exercise dalam rumah. Ada orang dia tak suka exercise dalam rumah, dia suka exercise di luar rumah. Buatlah, orang kata pergilah berjalan kaki ke, pusing taman, ada tak? Ada yang beli zaman sekarang ni, tengok, ada yang beli basikal. Beli basikal, tunggang basikal, pusing satu taman, pusing Seremban dan sebagainya. Tapi dari segi keselamatan jaga lah. Jangan duk sibuk kan, sibuk dengan basikal kan, berkomboi sana berkomboi sini, silat-silat bulan kena langgar pula, dah satu hal pula. Mana segi keselamatan pun kena jaga jugalah, macam tu. Baik. Kemudian dalam Islam juga soal pemakanan adalah sesuatu yang sangat penting. Sebagai contoh, Islam menetapkan bahawa makanan daging adalah sunat seminggu sekali, bukan sehari. Ini setiap hari makan daging. Daging ayam, daging gusa, daging kambing, daging lembu. Betul tak? Kenduri pula banyak. Ni nak Ramadan ni tuan-tuan, mulalah orang nak kenduri ni. Imam pun sibuk dah. Menunaikan permintaan ahli taman. Imam datanglah, kita nak buat jamuan sikit. Covid pula dah kurang dah ni. Orang pun dah mula dah boleh buat macam-macam kan. Okay. So makanan kena jagalah. Jangan besok silap-silap dah terkelontang pula kan. Makan dah berlebih. Kalau imam dah terkelontang tu, siapa nak jadi imam ni, nak tarawih ni? Siapa nak bawa imam tarawih ni? Siapa nak bawa? Baik. Jadi kalau ikut pada cara kaedah Islam, sunat seminggu sekali makan daging. Bukan setiap hari makan daging. Ini pagi makan daging, petang makan daging, tengah hari makan daging, malam kan makan daging lagi. Jadi kono pula contohnya kalau time apa tu kan? Time korban. Kalau raya korban memang makan daging lah. Setiap hari penuh lah pris tu daging. Taman ni, surau ni bagi daging, surau sana bagi daging, masjid bagi daging. Sampai penuh lah peris kan. So janganlah kita tamak. Kalau nampak dapat daging banyak-banyak tu, sedekahlah. Jiran kita, kawan kita, sesiapa yang tak dapat daging tu, jangan kita semua nak bolak semua. Penuh dah dalam peris dengan daging. Malah Islam kan sebenarnya kita digalakkan banyak makan sayur-sayuran, buah-buahan, itu yang digalakkan kita makan benda tu. Baik, kemudian kerana memakannya setiap hari akan menyebabkan penyakit pada tubuh badan kita. Dia menyebabkan penyakit pada tubuh badan. Dengan makan daging seminggu sekali, tubuh kita akan menjadi kuat. Macam tu. Nampak? Kena pula pucuk paku kan. Setiap hari makan pucuk paku. Setiap hari makan pucuk tu. Pucuk ni macam-macam pucuk lah.
Sayur ni lah. Macam-macam. Ni tak daging burger, daging hotdog, daging pizza, daging tu macam-macam. Pizza ada daging tak? Pizza ada daging. Ada juga kan? Ada juga yang campur daging kan. Pizza tu macam-macam jenis pizza je. Macam tu. Baik. Kemudian dengan makan daging seminggu sekali, tubuh kita jadi kuat. Dengan itu kita akan mengerjakan amal ibadah dan berbakti dengan apa yang diperintahkan Allah Ta'ala untuk kita berbuat. Bukankah fitrah manusia suka memakan daging? Memanglah fitrah kita suka makan daging. Daging yang sedap, daging lembu. Daging kambing, kena pula daging kambing. Buat tengok tentang kalau time kenduri. Ada daging ayam ada, daging kambing ada lembu mana? Ada. 3 jenis daging ada. Mana yang akan menjadi rebutan? Daging kambing. Bila ada daging kambing bertemu dengan daging ayam, daging lembu dalam majlis kenduri, maka kalahlah daging lain. Daging kambing mesti menang. Dia akan menjadi rebutan lah. Sebab daging kambing ni sedap, manis kan, berbanding dengan daging lain. Baik, seterusnya dalam sejarah Quran telah membuktikan kebenarannya tentang kisah Fir'aun dengan kezalimannya. Allah Ta'ala menyebut dalam Quran, "Fal yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayatan wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun." Maksudnya pada hari ini kami selamatkan engkau dengan tubuh badan engkau supaya engkau dapat menjadi bukti bagi orang yang di belakang engkau, dan sesungguhnya kebanyakan manusia lengah terhadap keterangan-keterangan kami. Betul tak? Itu kisah Fir'aun tu. Kan? Siapa yang masuk Islam tu? Saya tak ingatlah nama doktor tu kan, profesor tu daripada barat. Dia buat ujian lah pada Fir'aun ni. Fir'aun ni masa tu dia tak tahu lagi tentang ayat berkenaan Fir'aun, dia tak tahu, dia tak Islam. Jadi dia ambil mumia Fir'aun tu, dia bawa pergi ke negara dia. Boleh buat negara, tengok kan, dia cek semua rupanya ada garam. Ada garam dalam tubuh badan pada Fir'aun tadi. Kat situlah dia pun nampak. Jadi maknanya terbuktilah Fir'aun ni sebenarnya telah karam dalam laut dulu. Dia tenggelam dalam ketika mengajar Nabi Musa alaihissalam bersama dengan Bani Israel. Jadi Fir'aun mengejar dengan bala tenteranya. Laut Merah masa itu terbelah dengan tongkat Nabi Musa. Laut terbelah. Bila Nabi Musa dengan Bani Israel telah berjaya menyeberangi laut, kemudian Fir'aun cuba ikut daripada belakang dengan bala tenteranya, maka laut pun bertaub semula. Bila bau betul habis. Tenggelam tuan-tuan. Fir'aun dengan bala tentera dia. Kemudian Allah Ta'ala menyelamatkan dia punya jasad dia, mana jasadnya tu timbul. Dan orang ramai pun ambil jasadnya, masukkan. Mumia kan dia punya tu. Mumia. Mana mumia ni dia ada kaedah lah cara dia. Macam mana ke mayat tu tak reput, dia ada kaedah dia. Orang Mesir lah, Mesir purba tu dia buat lah benda tu. Biasanya kaedah maknanya dia kena keluarkan dia punya isi-isi dulu. Sebelum dia dimumiakan, kan, diawetkan jasad tu, dia segala isi dalam tu dia kena keluarkan. Jantung ke, hati ke, limpa, semua kena keluarkan dulu. Macam tu. Kotak hati dia busuk. Dah keluarkan semua, kan, barulah diawetkan. Dia ada bahan-bahan lah. Bahan-bahan untuk mengawet tu dia. Adalah Arab purba, Mesir purba dulu. Baik. Tu sebab jasadnya tu kekal. Tak hancurlah jasad tu sebab diawet. Macam tu. Tapi keadaan Islam tak ada macam tu. Tak ada buatkan tu. Jadi ayat di atas menunjukkan bahawa akhirnya tu kan, dengan profesor tu dia masuk Islam. Dia masuk Islam dia. Sebab ada orang lain beritahu tentang ayat berkenaan dengan Fir'aun ini, bahawa Fir'aun ini tenggelam dalam laut.
Itu sebabnya jumpa garam tu. Gitu. Macam tu. Jadi ayat di atas menunjukkan bahawa Allah Ta'ala telah mengekalkan tubuh Fir'aun yang telah mengaku Tuhan apabila berdepan dengan Nabi Musa AS. Sikap bongkah Fir'aun ini telah membawa kepada kezaliman yang amat dahsyat sehingga isteri sendiri pun dibunuh olehnya. Allah Ta'ala mengekalkan tubuhnya dengan menjadi iktibar kepada umat manusia tentang keangkuhan dan kesombongan Fir'aun yang engkar dan haka kepada Allah Ta'ala. Kan? Jadi dia memperkudakanlah, membuat kezaliman kepada Bani Israel. Okay? Kaum Bani Israel ini ialah lawan daripada Fir'aun. Kaum dia, kaum Kipti. Sebenarnya kaum yang Fir'aun ni, dia kaum dia ni dibangsa daripada bangsa Kipti. Sedangkan Bani Israel ni pula dia bangsa lain. Jadi Bani Israel inilah yang kata diperkudakan. Dipergunakan dan sebagainya mengikut pada kehendak-kehendak Fir'aun. Dan juga Bani Israel ini diminta untuk menyatakan bahawa Fir'aun ni dia kata akulah Tuhan. Sembahlah aku Tuhan gitu. Dia mengaku dia Tuhan. Tapi akhirnya dia kalah. Kan? Dia tenggelam dalam Laut Merah ketika mengejar Nabi Musa bersama dengan Bani Israel. Baik, kemudian tuan-tuan, sebenarnya ketika ayat ini turun, jadi Allah Ta'ala mengekalkan tubuhnya sebagai menjadi iktibar kepada umat manusia tentang keangkuhan dan kesombongan Fir'aun yang derhaka kepada Tuhan. Sebenarnya ketika ayat ini turun, ayat mana tuan? Tu ayat atas tu. Wal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Wal yauma, dan pada hari ini, nunajjika, kami selamatkan badan engkau. Litakuna liman khalfaka, supaya adalah bagi orang yang selepas kau nanti menjadi sebagai satu bukti dan tanda bahawa sebenarnya engkau dihanyutkan ataupun ditenggelamkan dengan laut itu. Wa inna katsiran minan nas an ayatina laghafilun, dan sesungguhnya kebanyakan daripada manusia daripada ayat kami ini mereka banyak lalai. Banyak lalai manusia ni terhadap firman-firman Allah Subhanahu wa taala ya Allah Taala. Baik Memanglah bukan tugas Rasulullah. Jadi sebenarnya ketika ayat ini turun, Rasulullah dan para sahabat tidak ada bukti yang menunjukkan bahawa mayat Fir'aun itu kekal. Memanglah bukan tugas Rasulullah dan para sahabat nak pergi mencari ataupun menggali kubur Fir'aun bagi membuktikan kebenaran ayat tersebut. Para sahabat apabila dibacakan saja ayat Allah Ta'ala, mereka terus menerimanya dengan yakin dan bertambahlah keimanan mereka. Nampak? Para sahabat dulu kan, mereka tak ada teknologi nak pergi cari di mana kubur Fir'aun tu. Fir'aun ni lah gelaran kepada Raja Mesir. Gelaran dia. Fir'aun ni pun dia banyak dia berganti-ganti Fir'aun tu. Dia silih berganti-ganti. Tapi gelarannya tu Fir'aun lah. Gitu. Okay. Namanya apa? Ramses II kan. Hanya beberapa dekad kemudian, para pengkaji sejarah telah menemui mayat Ramses II, salah seorang Fir'aun yang masih kekal dan keras. Inilah bukti kebenaran Quran. Menurut hukum akal dan adat, mungkin akan terfikir tak logik. Tetapi itulah kenyataannya apabila disuluh dengan hukum syarak. Nampak tak? Dan ayat lain Allah Ta'ala berfirman. Nampak tak? Jadi semua buktilah. Pada zaman dulu tak adalah para sahabat nak pergi cari kubur Fir'aun, tak ada. Mereka tak ada masa nak pergi cari kubur Fir'aun. Sebab apa? Yalah, masa tu Madinah dengan Mekah kan jauh daripada Mesir. Allah Ta'ala jadi buktilah. Macam tu. Benda tu memang ada berlaku. Ya, macam tu. Betul tak? Dan kubur-kubur itu, kubur-kubur Fir'aun ni, gajah-gajah Mesir ni, dia duduk di bawah piramid tu.
Dia duduk buat piramid. Antara benda luar biasa yang dicipta oleh manusia ialah piramid. Piramid kan. Dia ada piramid yang besar, ada kecil. Banyak. Kan ada beratus piramid di Mesir tu kan. Cuma macam mana manusia mencipta, membuat piramid tu. Itu yang menjadi tanda tanya lah di kalangan pengkaji-pengkaji. Sebab dia punya bongkah-bongkah batu tu besar. Bukan bongkah batu dia kecil-kecil, besar-besar bongkah dia. Macam tu. Kemudian disusun dengan baik kan, disusun dalam bentuk apa tu? Macam ni lah piramid, macam tu lah. Tajam di ujung dia lah. Macam tu, tajam. Macam tu. Sebab teknologi yang ada masa tu dah, kehebatan dia. Kan? Ada orang kata yang membuat itu kata makhluk asing. Ada yang menyatakan makhluk asing. Tapi kenyataan tu tak dapat dibuktikan lah. Dapat dibuktikan sama adakah makhluk asing yang buat. Tapi kalau ikut pada pengkaji-pengkaji, bukan makhluk asing yang buat, tetapi golongan-golongan pekerja. Golongan-golongan pekerja yang diberi gaji oleh Firaun untuk membuat bongkah-bongkah batu tu lah. Mereka ambil bongkah batu daripada tempat lain. Lepas tu bongkah batu tu dia digerakkan, dia macam ada roda di bawah tu. Ni roda kan, kayu tu letak bongkah batu besar, lepas tu mereka tolak, tarik sampai ke atas. Macam tu kan. Macam tu. Maknanya orang yang buat tu mestilah mempunyai tenaga yang kuat lah. Kalau tenaga lembik-lembik ni tak boleh nak tarik batu tu, besar-besar bongkah dia. Kan? Ada orang kata kan Bani Israel yang dipaksa untuk membuat. Tapi tak dapat dibuktikan betulkah Bani Israel, golongan Israel itu dipaksa membuat. Tapi pendapat yang kuat menyatakan bukan Bani Israel yang, tapi golongan-golongan pekerja yang diberi gaji oleh Firaun untuk membuat bangunan-bangunan tersebutlah, bangunan piramid tersebut gitu. Baik. Dan ayat lain pula Allah Taala telah berfirman, walaula dafa'ullahi an-nas ba'duhum bi ba'din la fasalatil ardu walakinallaha lazu fadli 'alal alamin. Dan kalau tidak ada pembelaan Allah Taala terhadap serangan manusia terhadap satu serangannya lain, nescaya binatanglah bumi. Tetapi Allah Taala memberi kurnia kepada semesta alam. Nampak? Jadi antara kuasa Allah Taala ni, dia menolak sesuatu bangsa daripada membinasakan bangsa yang lain. Kalau seandainya Allah Taala tidak menahan ataupun menolak satu bangsa untuk membinasakan lain, maknanya habislah semua manusia mati. Tak ada tinggal. Jadi kuasa Allah Taala itu, Allah Taala menahan ataupun menolak satu bangsa daripada terus merosakkan, membinasakan bangsa lain. Tetap ada juga bangsa-bangsa yang telah dibunuh oleh bangsa lain. Tetapi tetap ada saki-baki bangsa-bangsa itu. Tak semualah dibunuh. Kalau seandainya semua dibunuh, sudah tu siapa yang nak tinggal muka bumi lagi? Habis manusia lah. Tak ada. Jadi kuasa Allah Ta'ala kan menolak. Daf'ullah ni menolak ataupun menahan satu bangsa daripada terus membunuh bangsa lain. Tak? Itu kuasa Allah. Kalau seandainya tidak kan habislah. Itu namanya istilahnya penghapusan etnik. Pernah dengar kan istilah penghapusan etnik? Kalau seandainya kalau Allah Ta'ala tidak menahan satu bangsa kan untuk membunuh bangsa lain, sudah tentu habislah etnik yang akan dibunuh. Macam tu kan. Kau pernah dengar kata penghapusan etnik Bosnia dulu kan? Kalau semualah seandainya orang Bosnia kena bunuh, penghapusan etnik, habis siapa yang tinggal? Tak ada siapa yang tinggal kat Bosnia ni kan. Jadi kaum lain lah yang tinggal. Kaum Serbia kan, Serbia bergaduh dengan Bosnia dulu. Kan banyak orang Bosnia dibunuh. Tapi walaupun ramai dibunuh, tapi tetap ada lagi saki-baki lah orang Bosnia itu. Sebab apa? Allah Ta'ala kata, kalau tidak ada pembelaan Allah terhadap serangan manusia terhadap satu yang lain, nescaya binasa bumi ataupun hapuslah etnik itu. Tak adalah etnik itu lagi. Takkan ada Bosnia lagi dah. Tak? Tapi kita nampak orang Bosnia ramai lagi.
walaupun ramai yang dibunuh. Itu kan. Orang Sia tu juga ramai lagi yang masih hidup walaupun ramai yang dah dibunuh. Peperangan disediakan maka masih lama. Itu yang banyak tu yang kanak-kanak, orang perempuan yang terlantar kan, hidup di perkemahan-perkemahan kan. Pendapatan sementara di persempadan antara Turki dengan Syria kan, negara-negara sepadan kan. Dia tengoklah sekarang ni mesti sejuk tu kan. Sebabnya kita kalau ada duit tu bagilah sumbangan sikit. Bagilah sumbangan kan. Gitu. Sejuk macam mana? Dia kata memang sejuk. Orang yang pernah pergi sana dia kata memang sejuk keadaan. Musim sejuk. Tak? Mengeletar sejuk. Jadi mereka perlukan kepada baju yang tebal. Stokin. Lepas tu api kan. Api untuk memanaskan badan mereka diri. Baik. Masuk ayat di atas, Allah Ta'ala tidak memberikan kekuasaan yang mutlak kepada satu bangsa yang sahaja. Allah Ta'ala akan menggilirkan daripada satu bangsa kepada bangsa lain untuk memerintah bumi ini. Apabila satu bangsa itu berlaku zalim, Allah Ta'ala akan tukarkan pada bangsa yang lain. Hal ini memang telah terbukti melalui sejarah. Sejak zaman kegemilangan Rom dan Parsi, pada zaman Nabi SAW lagi, yang kemudian bertukar kepada kerajaan Khulafaur Rasyidin. Kerajaan Khulafaur Rasyidin. Jadi sebelum daripada Islam memerintah, yang kuat masa itu ialah kuasa Rom. Kuasa Parsi itu atau kuasa-kuasa yang hebatlah masa itu sebelum Islam, sebelum Nabi lantik sebagai Nabi. Jadi bila Nabi dah lantik sebagai Nabi dan Islam pun dah kuat, jadi akhirnya kan Islam berperang dengan Rom dan Parsi, jadi runtuh kerajaan Rom dan juga Parsi. Sikit demi sikit sehingga habis. Maka yang kekal ialah kerajaan Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin pula ganti pula. Bila dah habis Khulafaur Rasyidin kan, maka diganti pula dengan kerajaan Bani Umayyah dan juga Bani Abbasiyah. Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Gitu. Lepas itu orang barat naik balik. Gitu. Sebab apa? Orang Islam dia dah lupa diri. Alpa diri kan. Sibuk dengan kemewahan, jawatan, pangkat dan sebagainya. Jadi akhirnya orang barat datang semula kan menjajah orang Islam. Kan? Jadi selepas memegang kekuasaan dunia selama 700 tahun tuan. Islam kuat masa tu selama 700 tahun. Empayar Islam mula lemah dan perebutan harta dalam kawasan. Nampak tak? Jadi pemimpin-pemimpin Islam ni dia dah lupa diri dah. Ialah Nabi dia tak ada, Nabi dah lama wafat. Jadi mereka terpedaya dengan kemewahan, jawatan, pangkat, kedudukan, masing-masing bergaduh sama sendiri kan. Jadi akhirnya Allah Ta'ala tukarkan dengan barat. Barat datanglah. Timbullah kuasa-kuasa besar seperti kerajaan kuasa Inggeris, kuasa Belanda, kuasa Portugis, kuasa Perancis kan. Macam tu. Kuasa besar. Malah kuasa ini bukan hanya sekadar di situ aja. Bukan sekadar di Arab saja, mereka juga datang ke tanah Melayu. Tak? Kepulauan Melayu ni datang juga. Datang ke Melaka, datang ke Pulau Pinang, datang ke Indonesia. Kalau Malaysia tu Belanda lah, Belanda. Indonesia. Kalau Malaysia ni British, Portugis. Tak? Datang kan? Tengoklah. Macam mana apa dia buat. Habis semua lah. Mereka akan campur tangan. Cara antara salah satu mereka masuk ke tanah Melayu ni ialah dengan memberi bantuan dan pertolongan kepada raja-raja Melayu yang bergaduh. Raja-raja Melayu bergaduh. Masing-masing nakkan jawatan. Jadi yang terusir ni, yang tak dapat jawatan ni, dia akan minta bantuan daripada Portugis. Minta bantuan daripada Perancis. Minta bantuan daripada Inggeris. Kalau kamu bantu saya dapatkan jawatan, saya akan bagi tanah. Saya akan bagi tu, bagi ni dan sebagainya. Jadi akhirnya bila barat datang, bantulah. Bantu akhirnya bila menang, dia naik, tata, maka mereka dapat tanah.
Orang barat dapat tanah, dapat ni dan sebagainya. Tu caralah mereka masuk ke tanah Melayu lah. Itu salah satu cara dia. Sampai tu mereka bukan saja masuk tanah Melayu mengambil biji timah ke biji macam-macam dia mengambil. Malahan mereka juga memperkembangkan agama Kristian. Kita kena tahu. Dia bukan hanya sekadar datang bantu je, tak ada. Bukan saja dia mengambil biji sana, masa tu biji kan. Dibawa biji itu rempah ratu dan sebagainya, diambil dibawa ke barat. Semua rempah ratu tu. Sampai itu mereka memperkembangkan agama Kristian di tanah Melayu masa tu kan. Macam tu. Bukan ni tanah Melayu juga, dia kata di negara lain ni juga. Di Indonesia pun juga. Sampai ke Jawa pun mereka, Belanda sampai ke Jawa. Mereka ni memang kan, dia ni orang memang jenis orang suka merantau. Dia bukan saja merantau, malah menjarah. Mereka bukan saja merantau, belayar daripada barat, daripada Eropah mereka belayar sampai ke tanah Melayu. Bukan saja mereka belayar macam tu je, tapi mereka juga memungut segala hasil-hasil kan. Hasil masuk dengan cara merampas dan sebagainya, semua dibawa ke barat lah macam tu. Baik. Timbul tokoh-tokoh seperti Richard Telayan Hart, Louis XIV hingga pada Napoleon dan Hitler kan. Ni semua pemimpin barat ni. Begitu juga mereka gelikan apabila berlaku penindasan, kezaliman dan sebagainya. Kemudian dunia dikuasai oleh Amerika dan Rusia. Komunis pula berkuasa selepas tercetusnya revolusi Bolshevik pada tahun 1917. Apabila pemerintahan monarki di Rusia dileburkan. Monarki ni pemerintahan beraja kan. Pemerintahan monarki ni pemerintahan beraja. Ada separuh daripada orang ni dia tak suka pemerintahan beraja. Ada yang suka pemerintahan raja, ada yang tak suka. Tengoklah macam mana. Sebab ada kan pemerintahan beraja ni kadang-kadang yang kuku besi pun ada. Kerajaan monarki. Baik tuan pernah tengok tak cerita Kunta Kinte tu tak? Saya dululah kecil-kecil dulu tengok cerita Kunta Kinte. Kan? Tu yang barat datang ke Afrika. Dia tangkap tu orang Afrika tu. Ditangkap sana, dimasukkan dalam dalam garaga besi tu. Buat ni atas kapal, kan, diikat, digari sana sebagainya, dikerah, dipukul macam kan, dan dibawa pergi ke mereka dan dijual di mereka. Macam tu. Masa tu ingat kan cerita Kunta gitu. Kita kadang tengok cerita, oi, sedih tu. Bersiri-siri tu kan, macam tu. Kan? Orang barat, masa tu orang barat dia hebat kan? Dia hebat. Dengan persenjataan, dengan senapang sebagainya kan. Jadi cara dia, mereka ni kan, mereka ni sukakan merayau satu dunia orang barat masa tu. Sampailah ke mereka. Tengok mereka ni tak berpakaian, kacawat dia. Kan, pakai cawat. Mana mereka pun juga tidak ada pelajaran. Macam orang barat ada pelajaran. Mereka pula tidak ada senjata canggih macam barat. Jadi mereka tangkaplah. Kan, orang negro ditangkap, diikat semua, ramai-ramai bawa naik atas kapal. Lepas tu sampai mereka dijual kepada orang mereka. Itu yang jadi wujudnya perhambaan sistem perhambaan mereka tu. Kan? Gitu. Dia tak tahu bila orang negro ni bila sampai ke mereka tak jangka sebenarnya. Akhirnya orang negro menguasai mereka. Akhirnya mereka tu dikuasai oleh orang negro kan. Jadi orang negro tu mana mereka pun memberikan jasa lah. Mereka juga berjasa pada mereka. Sebab dulu mereka tu putih semua, kulit putih tak ada. Bila orang negro datang, tu yang adanya kan, negro kan dia mereka. Kulit hitam. Kan, malahan mereka pun jadi hebat dan terkenal sebabkan antaranya orang kulit hitam jugalah. Dan ada pemimpin-pemimpin daripada kulit hitam ada. Jadi presiden yang mereka kan. Nampak? Kan? Gitu. Baik. Kemudian
Tetapi kuasa hukum ini telah mengalami kejatuhan pada akhirnya pada dekad 90-an. Begitulah Allah Ta'ala gelirkan kekuasaan di muka bumi. Dan kita yakin di akhirat nanti Allah Ta'ala akan gelirkan pada Islam. Kerana begitulah janji Allah Ta'ala melalui kekasihnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Nabi sallallahu bersabda, takunu nubuwah fikum masya Allah an takuna. Summa yarfa'u iza sya'a ay yarfa'a. Summa takunu khilafah ala minhajin nubuwah. Fatakunu masya Allah an takuna. Summa yarfuha iza sya'a ay yarfa'a. Summa takuna mulkan addan. Fatakuna masya Allah an takuna. Summa yarfa'ha iza sya'a ay yarfa'aha. Summa takunu mulkan jabariyan. Fatakunu masya Allah an takuna. Summa yarfa'aha iza sya'a ay yarfa'a. Summa takunu khilafatan ala minhaj nubuwah. Summa sakata. Nabi kata telah berlaku zaman kenabian di atas kaum. Bila berlaku zaman kenabian, itu sebagaimana yang dikenaki Allah Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala mengangkat zaman Nabi, zaman kenabian digantikan dengan zaman khilafah. Zaman khilafah, kan, khulafah Rasyidin, yang berjalan seperti pada zaman Nabi. Maka berlakulah zaman itu sebagaimana Allah Ta'ala kendaki. Kemudian Allah Ta'ala mengangkat, lalu berlakulah zaman pemerintahan yang menggigit, zaman fitnah. Kan? Itu yang pada zaman Bani Umayyah, zaman Bani Abbasiyah, kan? Banyak yang kena bunuh. Tak? Antara raja yang zalim pada zaman Bani Umayyah siapa? Yusuf Hajjaj As-Saqafi. Yusuf Hajjaj As-Saqafi ni antara pemimpin Bani Umayyah yang zalim. Tapi ada juga pemimpin Bani Umayyah yang adil. Seperti Umar bin Abdul Aziz. Dia kerja Bani Umayyah, pemimpin Bani Umayyah, tapi dia seorang pemimpin yang adil. Macam tu. Mana Allah Ta'ala ganti-gantikan, tukar ganti. Ganti-gantikan, macam tu. Baik. Berlakulah zaman itu sebagaimana yang Allah Ta'ala kendaki. Kemudian Allah Ta'ala angkatnya kembali. Kemudian berlakulah zaman penindasan dan kezaliman pemerintahan diktator. Dan berlakulah zaman itu sebagaimana Allah Ta'ala kendaki. Kemudian berlaku pula zaman khilafah Imam Mahdi dan Nabi Isa yang berjalan di atas jalan hidup zaman kenabian. Kemudian Nabi pun diam. Nampak? Jadi pada hari zaman besok, kan, akhir zaman, maka akan datang muncul pula Imam Mahdi pula. Imam Mahdi, kan, namanya sama dengan nama Rasulullah SAW. Namanya Muhammad bin Abdullah. Okay? Jadi Imam Mahdi dia akan datang besok. Lepas tu akan keluarnya Dajjal. Dajjal akan bermerajalela pula. Lepas tu turun Nabi Isa pula. Nabi Isa ditugaskan untuk membunuh Dajjal. Dajjal hanya boleh dibunuh dengan Nabi Isa saja. Tidak ada orang lain yang boleh membunuh Dajjal kecuali Nabi Isa. Kan? Bila Dajjal dah memerajalela, barulah, kan, dah ramai orang tertipu, ramai yang orang mati disebabkan Dajjal ni, maka akhirnya besok akan turunlah Nabi Isa AS dan ditugaskan untuk membunuh Dajjal. Okey, lepas tu berganti pula dengan Ya'juj Ma'juj lah, macam-macam lagi lah. Tanda-tanda besar kiamat macam tu. Naiknya matahari pula sebelah barat, kan, keluarnya duhan asap, keluarnya dabbah binatang melata, macam-macam lagi, kan. Macam tu. Yang berjalan di atas cara hidup zaman kenabian. Kemudian baginda pun diam. Kemudian Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa'adallahu allazina amanu minkum wa amilus solihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum allazi tadawalahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani wa la yusyriku bi syai'a wa man kafara ba'da dzalik fa ulaika humul fasiqun. Allah Ta'ala menjanjikan kepada orang beriman antara kamu dan mengerjakan perbuatan baik bahawa mereka akan diberi warisan kekuasaan di muka bumi sebagaimana diberikan kuasa pada orang sebelum kamu. Dan akan diteguhkan kedudukan agama mereka yang telah disukai oleh Tuhan dan akan menukar mereka sesudah ketakutan menjadi keamanan. Min ba'di khawfihin amna. Ya'budunani.
Mereka menyembah aku, kata Allah, wala yusyriku bi syai'a. Dan dia tidak melakukan syirik denganku walaupun dengan sesuatu. Wa man kafara ba'da zalik, barang siapa yang ingkar sudah itu, fa ulaika humul fasiqun. Mereka telah orang-orang yang fasik. Ini janji Allah. Janji Allah Taala kata benda tu akan bertukar ganti. Pemerintahan akan bertukar ganti. Zalim lepas tu tukar dengan baik. Lepas tu tukar zalim. Itulah berganti-gantilah macam tu. Macam tu. Zaman ni kan macam ni ya, zaman ni. Tak? Macam tu. Tu kuasa Allah. Kan dunia ni macam roda lah. Dunia ni macam roda, tukar-tukar. Begitu juga dengan zaman khilafah, zaman raja-raja, mana bertukar-tukar gantilah. Macam tak? Baik. Demikianlah semua perkara yang berkaitan dengan hukum Allah akan dilihat secara fitrah dan letakkan pada hukum adat, kemudian dinilaikan dengan hukum syarak, maka akan terlihatlah kebenaran. Jelaslah apa yang dikandung dalam ajaran Islam tidak bercanggah dengan kenyataan sains dan fitrah manusia. Nampak? Nampak? Jadi Islam ni sebenarnya tak bercanggah pun dengan sains. Islam tak bercanggah. Mesti ada sebab lah Allah Ta'ala buat satu benda tu. Dan daripada semua kenyataan itu membuktikan kewujudan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Penciptaan sekalian alam dan kewajipan untuk kita beriman dengannya serta beriman dengan seluruh rukun-rukun iman yang 6. Mana rukun iman yang 6? Itulah dia. Beriman pada Allah, beriman dengan malaikat, beriman dengan kitab-kitab, beriman dengan Rasul, beriman hari kiamat, beriman dengan qada dan qadar. Kan janji baik dan janji buruk. Jadi rukun iman ada 6. Satu pun rukun ini jangan ditolak. Kalau kita tolak satu, bukan makna tinggal 5. Dia habis semua. Satu dia tolak habis. Contohnya tak beriman dengan qada dan qadar. Yang lain beriman. Dengan Allah dia beriman. Malaikat, kitab, Rasul, kiamat semua dia beriman. Bila sampai bab qada qadar dia tak beriman. Maka habislah. Dia bukan makna satu tak beriman tu dia tinggal 5, tak. Habis semua. Mana kafirlah. Nauzubillah min zalik. Baik. Setelah mengetahui hubungan akal dan iman, maka wajib bagi kita untuk memahami dan meyakini setiap bahagian daripada rukun iman. Bilangan yang pertama daripada rukun iman ialah keyakinan kepada Allah. Ini bilangan pertama. Keyakinan pada Allah. Dalam keyakinan kita pada Allah, tuan-tuan, perlu kita mengetahui 4 perkara berkaitan dengannya. Pertama, mengesakan zat Allah. Kedua, mengesakan sifat Allah. Ketiga, mengesakan asma dan nama-nama Allah. Yang keempat, mengesakan afal, perbuatan Allah. Pertama, esakan zat Allah. Mana zat Allah Ta'ala ni esa. Tidak ada dua. Zat Allah Ta'ala tidak ada dua, tidak ada tiga, ada satu je, esa. Esa kan? Kemudian sifat Allah. Sifat Allah pun satu. Satu je. Maknanya kalau apa sifat Allah, contohnya wujud, dia ada satu wujud saja. Kudrah, berkuasa, satu je kudrah je. Dia tidak ada berbilang-bilang kudrah. Dia satu je kudrah. Kan? Itu dikatakan mengesakan sifat-sifat yang ada pada Allah. Kemudian mengesakan asma Allah. Nama-nama Allah. Contohnya Allah Ta'ala bersifat Ar-Rahim. Satu je Rahim dia. Al-Ghafur. Kan? At-Tawwab, Maha Pengampun. Jadi dia satu je pengampun dia. Dia tidak ada berbilang-bilang lah. Berbilang-bilang tu dia ada nama-nama berbilang-bilang tu je lah. Tapi setiap satu tu satulah. Kemudian afal perbuatan Allah pun satu je. Perbuatannya satu. Dia tidak ada berbilang-bilang perbuatan. Satu je perbuatannya. Kalau contoh Allah Ta'ala mencipta kan dengan kudrah dia. Jadi kudrah dia satu lah. Allah Ta'ala menentukan sesuatu tu dengan sifat iradah dia. So iradah dia satu je. Dia tidak ada berbilang-bilang iradah. Baik. Habis. InsyaAllah akan datang sambung keyakinan kepada
Allah Subhanahu Wa Taala. Mengesahkan zat Allah ke apa macam mana mengesahkan? Nanti dia belakang lah. Mengesahkan zat Allah, mengesahkan sifat Allah kan gitu. Wallahu a'lam bissawab. Kan ada soalan tuan-tuan? Baca tutup dah tak? Kalau ikut cerita ni dia jadi satu ingatan bagi kita lah. Ha. Kalau ni pusing kan. Ha. Kita ni kata kita nas itu apa? Ha. Kalau ikut dalam kitab Quran kan. Ha. Tukar-tukar. Harap-harap kita generasi gini generasi yang baik-baik lah. Generasi yang baik, bagus-bagus kan. Soleh-soleh. Kan? Dia tengok juga gaja kadang. Siapa gaja merintah? Gaja pun kadang tukar-tukar. Nah, ada gaja yang suka pada Islam. Ada gaja tak suka pada Islam. Tak? Kalau dapat gaja yang tak suka Islam, macam mana? Hiburan sana, hiburan sini, banyak hiburan. Sebab apa? Dia tak suka pada Islam. Dapat gaja pada Islam, kan? Contohnya hari kemerdekaan, dia ada baca Yasin, ada tu, mana ada berselawat. Itu gaja suka pada Islam lah. Mana kalau hari kebesaran Islam ni, hari kebangsaan ke, kepeturaan ke apa kan? Dia punya program tu penuh dengan Islami. Ada ceramah-ceramah agama tu kan, dia suka kan. Tapi pula gaja tak Islam, tengoklah. Hiburan sana, hiburan sini, kerja hiburan kan. Dia tak cukup Islam. Jadi tu berganti-ganti tu. Kan? Harap-harap kita dapat gaja-gaja yang Islam bagus kan. Akhlak yang baik dan sebagainya. Jadi Islam tu terbela. Ni baru ni kisu kalimah Allah kan je ni. Kalau gaja tak bela, macam mana? Kalau gaja tak tangan Nabi ya. Kalimah Allah ni kan. Kalimah Allah. Jadi. Gitu yang keputusan tu, itu memang mahkamah punya keputusan. Mahkamah pun diikut dia punya rule dia. Bidang kuasa yang ada pada mahkamah, dia ikut bidang kuasa dia. Betul tak? Jadi mana kalau dah ada keputusan macam tu, maknanya boleh menggunakan perkataan Islam pada orang apa Kristian. Makna lepas ni bantahlah. Dia ada mahkamah rayuan pula. Dia kena buat rayuan. Kan? Mana minta dibicarakan semula. Tidak kaya mahkamah lain pun macam tu juga. Mana-mana keputusan ada keputusan mahkamah, dia ada tempoh untuk merayu. Kalau kita tak setuju dengan keputusan tu, buatlah rayuan. Macam tu. Bantahlah. Buatlah rayuan supaya dibicarakan semula kan. Macam tu. Mana kalau gaja-gaja suka pada Islam, sayang pada Islam, mana mereka akan bantahlah. Kan? Macam tu. Baik, itu saja. Habis ya? A'udzubillahi minasyaitonirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan shalihan wa lam taqabbala wa rizqan halalan mubarakatan katsira wa wasi'an nafatan ya alim wa lana qulubana bi nuri ma'rifataka waftah lana futuha arifin. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Qabalallahu minkum.